Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Ngapa Channel. Panas sahabat-sahabat semua, banyak perkara yang amat-amat mengejutkan, persoalan dan perkara-perkara yang sedikit kemuskilan, ya, terutama sekali pembebasan daripada Muhyiddin Yassin. Adakah ada campur tangan daripada mantan peguam negara? Yang menjadi persoalan kepada rakyat. Jadi menarik juga untuk kita ikuti. Dan satu lagi adalah pembebasan, ya, daripada pembebasan Zaid Hamidi. Sebenarnya dia bukan dibebaskan, dia cuma dilepaskan tanpa dibebaskan. Ya, tapi hari ini meroyan, ya, seluruh Malaysia. Kaki-kaki pengkhianat, geng-geng sapu bersih, walan-walauntit, lebay-lebay, semua sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini saya mau kita mendengar, ya, sedikit pencerahan ataupun persoalan yang dikemukakan oleh Brother Iswardi berkaitan dengan isu, ya, pembebasan Muhyiddin Yassin. Adakah ada campur tangan daripada bekas mantan peguam negara atau tidak? Jadi mari kita lihat dan juga dengar video ini bersama-sama sahabat-sahabat semua. Itu dia yang akan tentukan nanti. Okey, saja kita nak buat cerita itu sebenarnya saja je. Kan saja. Saja je tu. Okey. Baik. Sebetulkan mic. Okey. Cerita demo anti Zahid. Demo kebencian anti Zahid tukar tempat lagi. Perhimpunan Ibu Negara bagi membantah keputusan Timbalan Perdana Menteri dilepas tanpa dibebas daripada kes rasuah bertukar tempat lagi. Penganjur hari ini mengumumkan lokasi baru di Kampung Baru. Ini lokasi ketiga setelah pengumuman awal Sabtu ini. Yang dikatakan ditukar daripada Sogo, tukar kepada Bukit Bintang, sekarang tukar kepada Kampung Baru. Nah tuan-tuan, isu dia adalah, saya dengar cerita dia orang nak tukar kepada zoo pula. Zoo negara. Betul ke? Dia demonstrasi anti kebencian. Dia bukan demonstrasi selamatkan rakyat Malaysia. Dia demonstrasi kebencian sebenarnya. Dia satu demonstrasi kebencian. Kenapa saya kata demonstrasi kebencian terhadap ataupun anti Zahid? Betul lah tu. Demonstrasi anti Zahid tu. Kenapa tuan-tuan? Sebab demonstrasi itu bertujuan untuk menentang pembebasan Zahid. Tetapi kerajaan yang sama juga membebaskan, antara lain adalah Muhyiddin Yassin. Kerajaan ini juga yang membebaskan Muhyiddin Yassin. So yang peliknya, kalau dia bantah Zahid dibebaskan, kenapa dia tak bantah Muhyiddin Yassin dibebaskan? So rasanya wajar tak kita buat satu demonstrasi membantah pembebasan Muhyiddin Yassin? Tuan-tuan, ujung dia ini bukan kuasa PMX, bukan kuasa Saifuddin Nasution pun. Ini adalah bidang kuasa kehakiman, bidang kuasa AG Chambers, peguam negara, bidang kuasa apa orang kata mahkamah. Dan AG itu sendiri, peguam negara itu sendiri, dilantik oleh siapa tuan-tuan? Dilantik pada zaman Muhyiddin Yassin memerintah. Peguam negara itu dilantik pada zaman Muhyiddin Yassin memerintah. Tu kadang-kadang saya pelik masa zaman Muhyiddin Yassin dibebaskan dari tempoh hari, baru-baru ni. Muhyiddin Yassin digugurkan kerana charge dia tak betul. Saya pelik, itu makanan hari-hari AG. Macam mana charge boleh salah? Charge tu boleh defect, tuan-tuan. Benda yang hari-hari makan, yang AG hari-hari buat, tapi boleh defect. Kemudian saya teringat balik. Yelah, peguam negara yang dilantik itu sebelum dia bersara adalah peguam negara yang dilantik oleh Muhyiddin Yassin. Jadi kalau tuan-tuan nak kata bahawa ini ada campur tangan ataupun ada orang kata apa, daulah terpendam ataupun whatever state dan sebagainya, kita kena panggil balik Idris Harun, bekas peguam negara, untuk memberi penjelasan kenapa kes Zahid itu digugurkan. Kenapa kes Muhyiddin Yassin itu tidak defektif? Cacat dia punya pertuduhan dia. Kan? Cacat pertuduhan dia. Itu satu benda yang sangat pelik tuan-tuan. Benda yang sangat asas seorang peguam, mana-mana peguam, kalau kita belajar undang-undang pun, benda yang paling asas adalah berkenaan dengan, iaitu forming the charge. Itu dia nak apa orang kata, dia nak mainkan isu tersebut. Padahal yang melantik AG tu, kalau kita kata seolah-olah macam AG ada campur tangan dalam isu. Ya, mungkin saya kata ya dia campur tangan. Mungkin dia campur tangan, tetapi kalau dia campur tangan, memanglah sebab itu arahan dia kan finally. Tapi campur tangan itu, kalau kita fikir logiknya, yang melantik dia pun kita kena persoalkan juga pembebasan Muhyiddin Yassin. Sebab yang melantik dia adalah Muhyiddin Yassin. So, boleh tak kita kata bahawa pembebasan Muhyiddin Yassin itu disebabkan oleh dia? Kerana something to do with
Muhyiddin Yassin. Boleh ke kita kata macam tu? Satu persoalan tuan-tuan, big question mark. Saya tak menuduh, tapi kalau sekiranya AG nak, AG kena jelaskan lah. Adakah terdapat arahan daripada Muhyiddin Yassin? Di mana dia dibebaskan? Dan dalam masa itu Saifuddin kata, PN tak hormat Hari Malaysia, pilih berhimpun 16 September. Menteri Saifuddin berkata, PN tidak menghormati sambutan Hari Malaysia kerana memilih tarikh 16 September untuk mengadakan bantahan di ibu negara. Pada hari ini, beliau telah mengatakan bahawa PN tidak hormat kepada Hari Malaysia. Kita kata, dia sebut macam ni lah tuan-tuan. Macam mana dia nak hormat kepada Hari Malaysia? Dia macam ni. Macam mana dia nak hormat kepada Hari Malaysia? Bagi saya, PN tidak mewakili, tidak represent bangsa-bangsa pun di dalam Malaysia. PN kata dia mewakili Melayu. Sabah Sarawak, kita majoriti bukan Melayu. Di Sabah Sarawak, majoriti bukan Melayu. So, dia tak mewakili pun. Perikatan Nasional tidak mewakili suara Sabah Sarawak even. Kan? PN tidak mewakili suara Sabah Sarawak. Jadi macam mana dia kata dia mewakili Malaysia? Dan kalau dia tidak mewakili suara Sabah Sarawak, apatah lagi? Sebab kita kena faham, Hari Malaysia ni adalah di mana Hari Malaysia itu ditubuhkan. Pada waktu itu bersama Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak. Dan majoriti penduduk di Sabah dan Sarawak ni bukanlah orang Melayu. Majoriti dia bukan orang Melayu. Jadi bila tiba pada Hari Malaysia, Perikatan Nasional tidak ada hormat kepada Hari Malaysia. Kenapa tak hormat pada Hari Malaysia? Sebab Hari Malaysia ini adalah gabungan pelbagai bangsa dan pelbagai agama. Kan? So dia merasakan bahawa mereka champion hanya kepada satu bangsa dan kepada satu agama je. So that's why dia tak ada rasa hormat terhadap Hari Malaysia ni. Tak terus terang saya cakap tuan-tuan. Tuan-tuan nak terima tak nak terima tu pulang. Dia tak ada hormat pada Hari Malaysia sebab dia tak memandang Hari Malaysia ni sebagai satu hari penting. That's why kenapa digunakan hari ini untuk tujuan dia nak justifikan politik politik maneuver politik dia. Itu yang dia cuba nak lakukan. Nak justifikan konon-kononnya itulah langkah terbaik untuk anti Zahid. Tapi kerajaan yang sama ataupun AG yang sama juga membebaskan Muhyiddin Yassin. So macam mana dalam keadaan tersebut? Itu yang kita pelik ni tuan-tuan. Baik, kita buat cerita sadik-sadik lah. Bosan lah cerita PN ni. Tapi tak tahulah kalau tuan-tuan nak join juga apa orang kata demonstrasi hari kebencian, teruskanlah. Tuan-tuan juga punya pasal, saya tak nak kisah je lah. Kan, negara demokrasi. Tapi kata polis, sampai sekarang, saya baca berita tadi, sampai sekarang, sampai tadilah berita ini ditulis, apa orang kata, tidak ada lagi permit yang dihantar. Tidak ada lagi permit yang dihantar. Sekejap mana saya baca tadi setakat tadi tidak ada permit yang dihantar kepada okey. Baik, saya baca. Penganjur himpunan belum kemuka notis. Polis nasihatkan jangan sertai. Penganjur untuk dua perhimpunan dirancang pada dalam masa ini belum menyerahkan notis kepada polis, kata Ketua Polis Negara, Ketua Polis Kuala Lumpur, Alauddin Abdul Majid. Setakat ini kedua-dua kumpulan terbabit, Sekretariat Gerakan Selamatkan Malaysia di bawah PN yang menganjurkan Himpunan Selamatkan Malaysia serta kumpulan Baju Merah yang diketuai oleh Pengerusi UMNO Sungai Besar Jamal Yunus belum menyerahkan notis. Sebab Jamal nak buat satu demo, sekarang ini menentang pula. Alauddin berkata notis itu sepatutnya diserahkan 5 hari sebelum perhimpunan. Sepatutnya notis itu diserahkan kepada kita 5 hari sebelum perhimpunan. Tindakan itu boleh diambil mengikut akta perhimpunan. Alauddin berkata polis telah memastikan semua dalam keadaan terkawal. Dia menasihatkan supaya orang ramai tidak menyertai program berkenaan. Ini sehari ini ya. So setakat ini kalau 5 hari tak sempat lah sebab 2 hari lagi. So kalau 5 hari memang tak sempat. So kita tengoklah sama ada dia jadi macam bendera hari tu kan, logo hari tu kata tak nak guna perkara yang sama, tak nak guna logo yang sama, tak nak guna logo dan juga hari kebangsaan yang sama. So akhirnya dia orang tarik balik kenyataan tersebut. Baik, ada satu cerita ni saya patah balik ke Sarawak lah. Yang di-Pertuan Agong ada mengadakan satu lawatan ataupun satu tour lah hari tu kan. Dia buat macam baginda buat satu Borneo
Dia naik, baginda naik 4 wheel, kemudian baginda naik daripada lawas tu, dia travel, akhirnya sampailah ke Teluk Melano. Dia ujung ke ujung lah, hujung Sarawak, Sabah, daripada Sabah, baginda daripada Sabah masuk ke Sarawak, kemudian terus sampai ke Teluk Melano. So orang Sarawak ada menyerahkan surat kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan baginda sendiri yang menyebut bahawa dalam perjalanan itu ada kawasan tepi sungai, tepi highway tuan-tuan, tapi kampung dia tak ada air. Okey. Kita baca sedikit berita. Agong baca surat Rakyat Sabah dan Sarawak akan serah kepada PM. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan membaca setiap surat dan petisyen yang dipersembahkan rakyat Sabah dan Sarawak kepada Seri Paduka Baginda sepanjang 11 hari pengembaraan Kembara Kenali Borneo. Istana Negara menulis hantaran di laman Facebook hari ini memaklumkan Seri Paduka Baginda akan menyerahkan setiap surat dan petisyen berkenaan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seri Paduka Baginda menzahirkan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat Sabah dan Sarawak yang sudi berkongsi kisah suka dan duka serta pelbagai masalah menerusi surat dan petisyen tersebut. Menteri gambar dilampirkan dalam keadaan turut melihat kelihatan surat yang bertaip dan bertulis tangan serta berbakat ucapan terima kasih dan ucapan Hari Kebangsaan. Ini surat-surat dia. Kembara Kenali Borneo ini julung kali diadakan bermula di Tawau pada 3 September lepas, melabuhkan tirai di Teluk Melano. Teluk Melano ni tuan-tuan bawah, kalau tengok peta Sarawak tu, ujung sekali, yang end point tu, itu Teluk Melano. Yang membabitkan perjalanan sejauh 2,154 km menelusuri lembuh raya Pen Borneo menghubungkan Sabah, Sarawak serta Brunei. Konvoi pengembaraan diketuai Al-Sultan Abdullah dan diiringi Raja Pemesara Agong Tuanku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah serta Paduka Anakda bukan saja berjaya merealisasikan impian Seri Paduka Baginda berdua untuk menemui rakyat di Sabah dan Sarawak serta mendapat sambutan luar biasa daripada rakyat di kedua-dua negeri berkenaan. Now, mungkin ada yang bertanya lah, kenapa pula Yang di-Pertuan Agong, yalah Yang di-Pertuan Agong ni tiba-tiba nak, yalah Sarawak, berkaitan Sabah Sarawak ni. Ini julung-julung kali diadakan tuan-tuan oleh Yang di-Pertuan Agong lah. Saya tak tahulah Agong sebelum ni rasanya tak pernah pun. Saya ingat saya lah sebelum Agong sebelum ni pun tak pernah, tapi ini Agong mungkin sebab ini tempoh beliau baginda yang terakhir sebelum tahun depan apa orang kata Agong lain akan ambil alih. Salah satunya baginda macam saya sebut tadi adalah ketua agama Islam di negeri yang mana tidak ada sultan. Yang di-Pertuan Agong adalah ketua agama Islam kepada negeri yang tidak ada sultan. So dalam kes ini, konteks ini adalah Sabah dan Sarawak. So baginda sebenarnya bukanlah asing. Di samping baginda juga adalah Yang di-Pertuan Agong kepada seluruh Malaysia, rakyat Malaysia. Baginda secara spesifiknya ada juga ketua agama Islam kepada Sabah dan Sarawak. Namun begitu tidaklah bermakna hanya kepada orang Islam je. Macam saya kata tadi, baginda juga adalah agung kepada semua rakyat Malaysia, termasuk yang bukan beragama Islam, termasuk yang bukan Melayu, kita kata. Now, dalam perjalanan tersebut, rakyat menyuarakan pandangan, menyuarakan kekeluhan, dan ada baginda baca dalam ucapan di Teluk Melano. Ada rakyat di Sarawak, disebut satu tempat dekat di antara Sibu ke Seri Aman, saya tak ingat kat mana dia disebut, bukan Pelagus, ada satu tempat tu dia kata perkampungan mereka di pinggir jalan raya, tetapi mereka tidak mendapat kemudahan air bersih pun di sebuah negeri yang mana negeri yang antara termaju di Malaysia. Baru-baru ni Abang Jo announce 11 bilion untuk buat jalan raya. 11 bilion tuan-tuan buat jalan raya. Abang Jo juga announce, Premier Sarawak announce juga. Apa dia tuan-tuan? Dia announce bahawa akan mewujudkan ART. ART ni macam bas, macam kereta api tapi tak payah ada track. Bernilai 5 bilion. 5 bilion. Oh, mayoh pok. Mayoh. Banyak. Jumlah yang banyak. Bilion. Tetapi bagi saya, priority setting kepada pembangunan masih lagi ke laut. Masih lagi daripada segi pembangunan rakyat, infrastruktur, benda asas, masih lagi jauh ketinggalan. Hari itu tahun 2018 untuk bajet 2019 dan 2020 diumumkan oleh Kerajaan Negeri Sarawak 2 bilion jumlah digital, pembangunan digital ekonomi. 2 bilion, bukan milion tuan-tuan. 2,000 juta diumumkan. Terbukti pada tahun 2020 pembangunan ekonomi digital itu masih lagi terlalu teruk. Bila masa PKP, ramai lagi rakyat tak mampu nak dapat akses internet. Alhamdulillah, tadi saya mendapat perkabaran, saya
hari tu saya ada, ni tahun 2023, so saya telah mendapat aduan daripada kampung sekolah-sekolah di Asarjaya, sekolah menengah, satu sekolah menengah di Asarjaya dan 3 sekolah rendah di Asarjaya yang saya tahu capaian internet dia sangat teruk, dan guru-guru telah memberi maklumat kepada saya dan telah pun saya berikan kepada YB Menteri Fahmi Fadzil yang tiba ke Sarawak tengah hari tadi. Tapi saya dah bagi sebelum itulah, sebelum beliau sampai dah tiba. Tak sampai pun 2 hari tuan-tuan, Ketua Pengarah MCMC SKMM Suruhanjaya Komunikasi Multimedia telah mengesahkan bahawa beliau akan turun ke sekolah-sekolah tersebut dan membuat ujian dan melihat sama ada perkara itu benar, dakwaan saya itu benar ataupun saya bukan tipu. Tapi mungkin saya tersilap dari segi teknologi. Tak apalah. At least dia buat kerja dia. Tak apa, teruskan Tuan Pengarah atau Ketua Pengarah, whatever lah. Teruskan. Pergi ke tempat tersebut. Di Kota Semarahan, di tempat-tempat tersebut, tengok internet. Tengok sendiri. Saya tak marah pun, tengok sendiri. Dalam masa kurang daripada 2-3 hari, tindakan dah diambil, tuan-tuan. Benda tu sebenarnya boleh solve. Dan kalau sekiranya internet itu terlalu teruk di tempat tuan-tuan dan puan-puan, perkara boleh dilakukan untuk upgrade. Sebenarnya kerajaan ada bajet. Tetapi kita kena report. Is nak report kepada siapa? Suruhanjaya Komunikasi Multimedia. Pergi kepada aduan, pergi ke website, ada aduan kat situ. Bahagian aduan tu tuan-tuan bagi tahu tempat saya internet dia teruk. Jangan cakap teruk. Pergi dekat speed test. Dan bagi tahu saya buat speed test, Celcom DG Maxis, ini. Sekarang ini upload dia 0.5, download dia 1.2 contoh. Ni saya test dekat kawasan ini, kampung ini, dekat sekolah ini. Buat. So saya buat, alhamdulillah. Dan ada satu sekolah tu dia tak ada langsung internet, saya minta Starlink. Dan alhamdulillah, insya-Allah dia orang akan test, kalau betul berkemungkinan akan dibagi Starlink di sekolah itu. Alhamdulillah tuan-tuan. Tak perlu kredit pada saya dan kawan-kawan saya pun. Saya nak anak bangsa kami di Sarawak ni dapat juga akses internet supaya mereka boleh berpendidikan. Soalan saya kepada cikgu sekolah tu mudah. Adakah ada internet? Tak ada, dia kata, ataupun terlalu lemah. Soalan kedua, adakah pengajaran ICT diajarkan? Mereka kata ya. ICT diajarkan, ada kelab bilik darjah untuk mengajar, ada komputer lagi. Tapi internet tak ada, macam mana? Macam mana nak mengajar ICT? So alhamdulillah. Terima kasih kepada SKMM, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Sarawak yang mengambil tindakan pantas. Dan terima kasih juga kepada Menteri Komunikasi, YB Fahmi Fadzil yang cakna dan pantas, pegawai-pegawai beliau lah, pantas mengambil tindakan. Alah Iswardi, kau boleh lah, kau rapat dengan Fahmi. Tuan-tuan, saya tak rapat dengan Fahmi. Saya tak rapat dengan YB Fahmi Fadzil. Saya bukanlah kenal sangat rapat beliau. Ya, saya adalah setiausaha koordinasi beliau di dalam Parti Keadilan. Saya bukan di bawah KKD. Saya tak boleh bagi arahan kepada Kementerian Komunikasi. Saya tak boleh bagi arahan kepada SKMM. Saya tak boleh bagi arahan. Tetapi saya hantar surat formal. Saya hantar surat kepada YB Menteri, disisikan kepada YB Menteri, ditujukan kepada pegawai-pegawai mereka dengan pantas melakukan tugas tersebut. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada YB. Tak. Tuan-tuan, YB di Sarawak sekalian. Ini tugas anda. Anda dilantik. Anda dilantik oleh orang-orang penduduk-penduduk yang mengundi anda ni. So buatlah kerja. Buatlah kerja anda. Tolonglah buat kerja anda. Boleh? Sondi, kenapa kau nak pergi bantai GPS pula Sondi? GPS dah declare itu kan, dia nak lawan 82 kursi. Jadi saya ni pembangkang di Sarawak tuan-tuan. Di federal kami ni sama, tapi di peringkat negeri saya adalah pembangkang. Okey? Baik. Kalau Syed Saddiq berani kosongkan kerusi, tanding MUA sekali lagi. PH MUA mencabar Syed Saddiq mengosongkan kerusinya. PH MUA ada buat press conference tadi. Dan bertanding semula kapasiti muda secara solo setelah Presiden Parti itu keluar daripada blok kerajaan di Parlimen. Pada sidang media hari ini, Setiausaha PH MUA Abdullah Sahid mendakwa Syed Saddiq menang kerusi MUA atas sokongan PH. Namun tindakan beliau untuk keluar daripada kerajaan perpaduan menggurih hati ibarat kacang lupakan kulit. Penat lelah dan pengorbanan seluruh jentera di Muar ibarat habis madu sepah dibuang, katanya. Di saat negara perlukan kestabilan politik bagi memperbaiki kerosakan yang telah berlaku, muda sanggup jambil jalan seperti pembangkang yang berpolitik dan menggugat kestabilan negara demi kepentingan peribadi. Baik tuan-tuan.
Saya cerita, sewaktu pilihan raya umum ke-15 yang lepas, bila muda diberikan kerusi muar. Okey, ini cerita saya dah boleh cerita malam ni lah. Bila muda diberikan kerusi muar, antara orang yang kecewa muda dapat kerusi muar adalah PH Muar. Cikgu Abdullah tadi tu, yang dalam gambar yang tuan-tuan tengok tadi tu, Cikgu Abdullah itu, kawan saya lah Cikgu Abdullah. Ni saya dah tunjuk. Cikgu Dolah. Cikgu pencen, rambut putih ni. Rambut putih ni Cikgu Dolah. Cikgu Dolah menyuarakan kepada saya, Iswardi. Saya kecewa kepada keputusan. Saya kecewa. Tetapi, dia kata, saya orang parti. So, cikgu, dia muda pun pada masa itu bersama dengan kita. So, macam mana cikgu? Tak apa. Saya orang parti. Saya orang Pakatan Harapan. Saya orang Parti Keadilan. Arahan mengatakan demikian. Maka kita kena ikut arahan. Kita bantu Syed Saddiq. Terus terang saya cerita, tuan-tuan. Syed Saddiq tak ada jentera pun. Serius saya kata, Syed Saddiq tak ada jentera. Sebab itu kenapa dia takut nak letak jawatan. Tuan-tuan, ini bukan kali pertama orang keluar daripada parti tertentu, kemudian dia letak jawatan dan bertanding. Antara Syahril Samad di Johor Bahru, kalau tak silap saya. Dia keluar daripada UMNO, dia letak jawatan, dia bertanding atas tiket bebas dan dia menang. Sebab dia memang ada kekuatan. Syed Saddiq, dia kata apa? Jangan cabar saya, ini adalah kuasa rakyat. Kuat rakyat yang memilih. Betul, rakyat yang memilih. Tetapi rakyat bukan memilih kamu. Kita kena faham. Rakyat bukan memilih kamu. Rakyat memilih siapa? Rakyat memilih parti. Rakyat memilih parti. Dilihat Syed Saddiq pada waktu itu bersama dengan siapa, tuan-tuan? Bersama dengan Pakatan Harapan. Dan kita kena faham, MUA ni adalah kerusi campuran. MUA adalah kerusi campuran. Since MUA adalah kerusi campuran, maka dekat situ ramai juga yang menyokong Syed Saddiq. Sebenarnya bukan sebab menyokong Syed Saddiq, tetapi menyokong siapa, tuan-tuan? Menyokong Pakatan Harapan. Tapi kerana Syed Saddiq yang berada dekat situ, maka Syed Saddiq lah yang dipilih untuk nak pertandingan tersebut. Syed Saddiq lah yang dipilih untuk pertandingan tersebut. Betul? Itu yang berlaku sekarang ini. Namun begitu, beliau telah mengkhianati mandat. Mengkhianati mandat tersebut. Dan disebabkan oleh pengkhianatan itu, maka sewajarnya beliau letak jawatan. Rakyat pada waktu itu nak pilih Pakatan Harapan. Muda bawa lah. Tapi dia bawa logo Pakatan Harapan. So, bila muda bawa jadi pembangkang, seolah-olah dia mengkhianatilah mandat. Sebab rakyat MUA nak jadi kerajaan. Bukan jadi pembangkang. So, khianatlah tu. Kemudian Syed Saddiq kata, disebabkan saya jadi pembangkang, dengar cerita ura-uranya dalam parlimen, ura-uranya, orang kata bajet sekolah untuk memperbaiki sekolah telah pun dilengah-lengahkan ataupun ditarik balik or something like that. Syed Saddiq, kami bukan bodoh macam kau. Kami bukan bodoh macam kau. Dah diluluskan lama dah benda tu. Jalan tetap jalan. Jangan kata dekat MUA. Dekat Kelantan pun, dekat Terengganu, dekat Kedah, dekat Perlis pun buat projek. Ini kan pula MUA, Negeri Kerajaan Perpaduan. Takkan kita tak buat? Takkan kita tak buat? So akhirnya, tuan-tuan, muda kalau betul nak, dia tak lama lagi ada beberapa PRK mungkin akan berlaku tau. Di kawasan Bersatu, di Masjid Tanah berkemungkinan akan ada pilihan raya kecil kerana petition. Di Johor juga mungkin ada petition. Apa kata 2 kerusi? Iaitu kerusi Puteri Wangsa dan juga kerusi MUA. Letak jawatan, kita lawan. Kita tengok ada ke tidak kekuatan muda. Macam ada beran. Saya tanya muda ni, ada beran tak ada beran? Tapi tuan-tuan, biarlah dia. Budak muda mentah. Dan saya pernah cakap dalam live, muda takkan lama. Muda ni pasti tak lama, tuan-tuan. Tak lama. Habis dia. Okay. Alright, so itu dia sahabat semua. Sedikit pencerahan. Yang pertama tadi berkaitan dengan pembebasan Muhyiddin. Muhyiddin dibebaskan dalam kerajaan ini. Bersorak semua penyokong-penyokong daripada Pertikaian Nasional. Tapi apabila orang lain dilepaskan tanpa dibebaskan, mereka pula katakan adanya campur tangan Perdana Menteri. Jadi kalau Muhyiddin dibebaskan itu, adakah ada campur tangan daripada Perdana Menteri, sahabat-sahabat semua? Jadi menarik untuk kita fikirkan persoalan yang dikemukakan oleh Brother Iswardi. Adakah campur tangan daripada mantan peguam negara terhadap pembebasan Abakau ini?
Dan beberapa isu lain lagi. Selain daripada itu adalah parti muda yang sombong lagi angkuh. Kalau benar ya, anda ada integriti, letak jawatan, letakkan kosongkan kursi dan buat satu PRK. Benarkah seperti apa yang anda katakan bahwa anda mendapat mandat daripada penyokong-penyokong muda dan dikatakan bukannya daripada penyokong Pakatan Harapan? Jadi buktikan jika itu benar. Jadi terima kasih sahabat semua. Sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun cangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.